Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Ayat yang ketiga surah Al-Hasyr. Allah Ta'ala sebut di sini tentang azab yang menimpa kepada manusia di dunia dan azab yang menimpa pembalasan di hari akhirat dengan azab api neraka. Manusia ni kata Allah, kalau Allah nak, Allah tetapkan kepada mereka ni al-jala. Al-jala ni maknanya pembalasan, balasan Tuhan, azab Allah. Allah Ta'ala bagikan azab ni di dunia lagi, dan azab tu pula menunggu lagi teruk ialah di hari kiamat. Walahum fil akhirati azabun nar. Apa sebab manusia ni menerima azab di dunia dan menerima azab di hari kiamat? Ada dua sebab. Ayat keempat memberi jawapan. Sebab yang pertama, zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Sebab yang pertamanya mereka itu merasa syak, merasa ragu-ragu, membantah Allah dan membantah Rasul. Syaqullah maknanya bantah. Syak maknanya tak setuju. Syaqun maknanya lawan. Punca utamanya ialah sebab melawan Allah dan melawan Rasulullah. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat ayat ini, Allah tutup dengan satu ayat yang sangat menakutkan kita. Wa may yushaqillah fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang membenci Allah, membantah Allah, melawan Allah, maka sesungguhnya bagi mereka itu azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyiksakan. Fa innallaha syadidul iqab. Bagi mereka itu sangatlah siksaan azabnya. Jadi bila kita tengok daripada dua ayat ini, punca kenapa manusia mendapat azab di dunia, nombor satu, sebab bantah Allah. Nombor dua, sebab bantah Rasulullah. Jadi tuan-tuan, ayat ini mudah-mudahan memberikan pengejaran kepada kita supaya beringat jangan sampai bantah Allah dan bantah Rasul dalam apa benda dan perkara yang kita kerjakan. Baik, kita sambung bacaan kitab kita Bahrul Madhi jilid yang ke-16. Kita sampai kepada bab yang ke-21. Bab fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan." Yaitu bab pada menyatakan hukum, bab pada menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu mengetahui akan barang yang aku ketahui, nescaya kamu tertawa dalam keadaan sedikit. Hadis yang kita nak baca ini ialah hadis yang hasan dan gharib. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu takkan ketawa banyak-banyak. Yang kamu adanya ialah ketawa sedikit-sedikit. Baik, hadis kita baca dahulu. An Abi Dzar qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Attatis sama'u wa hukka laha anta'itta ma fiha mawdi'u arba'a asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wala bakaytum katsira wa ma talazzaztum bin nisa' 'ala al-furush wala kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah la wadidtu anni kuntu syajaratan tu'dadu. Hadis yang hasan lagi gharib daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya aku lihat barang yang tiada kamu lihat dan aku mendengar benda yang kamu tidak dapat mendengar. Abu Dzar ni tuan-tuan sahabat Nabi, orang yang zuhud, yang hidupnya serba sederhana. Dia suami isteri ni hidup miskin. Yang peliknya dia ni, bila miskin satu hal, bila orang bagi sedekah, bila orang bagi sedekah pada dia, sedekah yang orang bagi pada dia tu, dia sedekah pula pada orang lain. Orang bagi sedekah pada dia, dia ambil. Nanti dia jumpa orang lain, dia sedekah pula. Ni nama Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat zuhud. Perangai Abu Dzar ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hadis-hadis dia, perangai dia ialah bila dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dia akan minta pesan daripada Rasulullah. Awsini ya Rasulullah, awsini ya Rasulullah, wasiatlah pada aku ya Rasulullah, pesanlah kepada aku ya Rasulullah. Ni kegemaran dia. Asal jumpa Nabi minta pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni perangai dia. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau jumpa orang baik-baik, jumpa orang alim-alim, jumpa dia, tuan, bagilah pesanan pada saya. Apa-apa nak pesan-pesanlah. Ni sifat orang baik, sifat rendah diri, sifat tawadhu. Minta rendah diri. Saya baru ni jumpa dengan satu orang, 84 tahun umur dia, buta. Saya pergi ceramah, habis ceramah pengurusi kata ustaz, ada satu orang tua nak jumpa sangat dengan ustaz. Saya pun pergi buta, dia salam, dia pegang tangan. Selalu saya dengar suara ustaz dalam radio. Hari ini dapat pegang tangan ustaz, bahagia rasanya, kata dia lah. Saya jawab, saya lagi bahagia jumpa Tuan Haji. Tuan Haji semayangnya cukup lama, puasa dah berpuluh tahun, semayang Jumaat dah 70 tahun, beribadat berpuluh-puluh tahun. Tuan Haji lagi berbahagia pada saya. Saya baru berpuluh tahun, tapi Tuan Haji dah semayang berpuluh tahun, semayang Jumaat, pergi haji, baca Quran beribu kali dah. Saya lagi berbahagia jumpa dengan Tuan Haji. Masya Allah tuan-tuan. Isteri dia pun datang. Isteri pun buta. Ya. Saya tanya dekat dia, kau umur berapa angka? 76 ustaz. Dua-dua ni buta asal kan? Tak, dia kata bila kami tua je kami tak nampak. Dulu kami nampak. Lah tak nampak. Dulu saya imam masjid ustaz. Lama jadi imam berpuluh tahun. Jadi buta ni tak jadi imam lah. Jadi tuan-tuan, bila kita jumpa dengan orang yang lama-lama macam ni, orang yang tua-tua macam ni, di Jalan Kuala Kangsar ada seorang tua, umur dia 90 tahun tuan-tuan. Saya jadi imam masjid, sebelum saya jadi imam masjid, dia imam dulu. Dia rukuk dengan tak rukuk sama je. Bongkok lah.
Rukuk berukuk, tak rukuk berukuk. 90 tahun. Dia buat kerja apa? Dia cuma ambil upah. Baca Quran di kubur. Waris-waris si mati yang duduk di Kuala Lumpur, yang duduk di Shah Alam, tolong dia, Pak Haji, baca Quran, saya bagi duit. Itulah pendapatan dia, tuan-tuan. Tapi masih lagi datang ceramah saya, bawa kereta, naik Datsun 120Y. Saya jumpa dia, saya cium tangan dia. Tak ngumpat, tak cakap apa, duduk dia. Sekali dia bersalam dengan bongkok-bongkok jalan, nak salam dengan saya cium tangan dia, tuan-tuan. Dia orang tua, tu imam masjid, berapa puluh tahun dah dia semayang. Ambil barakah daripada dia, tuan-tuan. Orang zuhud. Dia bukan dia buat apa, dia dulu dia kerja, tak ada kerja gitu-gitu je. Sekarang pendapatan dia hasil daripada dia baca Quran saja. Nak buat kerja apa, dah 90 tahun. Tapi tuan-tuan, semayang tarawih 20 rakaat. Tiap-tiap malam tahajud. Tiap-tiap malam. Ini kita nak ambil semangat daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau tuan-tuan jumpa lah orang macam ni, tuan-tuan, suruhlah dia doa, suruhlah dia wasiat pada kita. Bukan kita minta bagi wasiat pada dia, dia kena wasiat pada kita. Sebab dia hidup dalam keadaan yang sangat lama, lebih banyak beribadat, lebih dekat kepada Tuhan, lebih daripada kita. Baik, kata dia, Nabi berkata, aku lihat perkara yang kamu tak nampak, dan aku mendengar benda yang kamu tidak mendengar. Kata Nabi, aku lihat apa? Yang aku lihat, langit ini, bahawa melandut tiada dalamnya tempat 4 jari, melainkan malaikat menghantarkan dahinya sujud bagi Allah Ta'ala. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'. Di langit tu, kata Nabi, di langit sana tidak ada ruang seluas 4 jari. Tidak ada ruang seluas 4 jari, melainkan rapatnya malaikat duduk sujud pada Allah, sehinggalah langit itu melendut. Kita dalam masjid ni seluas-luasnya, tuan-tuan, selapang-lapang. Tuan-tuan nak berguling tak apa, nak lunjuk kaki pun tak apa, punya luasnya dalam masjid. Tapi malaikat di langit tidak ada ruang seluas 4 jari, ruang kosong tak ada. Malaikat semuanya rapat, sehinggalah langit yang begitu kuat, bila malaikat sujud melendut langitnya. Nabi nampak langit tu melendut, tapi kita nampak birunya langit. Kita nampak cuma biru, kita hanya nampak awan, kita hanya nampak kekasih saja di langit. Makwa dengan pakwa je di langit. Kalau ku dapat memintal awan, kan ku susun, ku tulis namamu di langit biru. Itu je kita nampak. Tengok langit, ingat boyfriend. Tengok langit, ingat girlfriend. Orang ingat langit, tengok awan, tengok bintang, ingat Allah. Itu bezanya. Itu beza kita. Tengok batu, ingat girlfriend. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Sekarang dia pergi lagi, ada nama dia, Mak Topoi, Leh Mekna. Ada lagi, dia nampaknya itu je. Dia tak nampak bekas Allah tu ada di mana-mana. Orang yang beriman, dia nampak bekas Allah, bekas makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan, itu ada di mana-mana. Hatta pada dirinya ada tanda-tanda bekas kekuasaan Allah pada diri dia. Tapi bagi orang yang tak beriman pada Allah, dia tak nampak apa kesan. Kesan ciptaan Allah tu ada pada kita masing-masing. Tapi kita tak ambil berat dengan ciptaan Tuhan. Sebab kadang-kadang kita tak anggap itu sebagai satu benda penting. Sedangkan di situlah yang menimbulkan sifat iman, menambahkan sifat beriman. Baik.
Dan kata Nabi lagi, demi Allah, jikalau tahu sekalian kamu apa yang aku tahu, tentu tertawa sedikit kamu dan menangis kamu banyak-banyak, dan tiada bersedap-sedap dengan perempuan-perempuan kamu di atas tempat tidur, dan nescaya kamu tidak akan keluar, dan nescaya kamu akan keluar kepada jalan menuju kepada Allah. Suka bahawa aku jadikan jikalau aku satu pohon kayu yang dipotong. Kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang aku nampak, nescaya kamu tidak akan ketawa. Yang kedua, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu tidak akan pedulikan isteri-isteri kamu. Kamu takkan tidur dengan suami-suami kamu. Takkan ada lagi perasaan untuk melakukan hubungan kelamin. Tak teringin. Malah apa yang kamu buat, kamu lari ke jalan takut pada Allah. Maka pada masa itu kamu akan berkata, tak payahlah aku jadi orang, aku jadi pokok pun tak apa, aku jadi pohon pun tak apa. Jadi apa benda sebenarnya tuan-tuan yang Nabi Muhammad nampak ni, sampai Nabi kata macam ini? Apa sebenarnya yang Nabi tahu? Sampai Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu menangis, kamu takkan ketawa, kamu takkan kahwin, kamu takkan fikir tentang seks, kamu tak ada fikir tentang benda-benda lain. Sebaliknya kamu berkeluar di tengah-tengah jalan, menangis di tengah jalan, takut kepada Allah. Sampai kamu akan kata, ya Allah, jadikanlah aku pokok, jadikanlah aku pokok, aku tak nak jadi orang. Apa benda ni tuan-tuan? Baik kita tengok huraian hadis ini. Ketahuilah wahai saudara, boleh kita katakan kebanyakan manusia ni tinggal dalam keadaan lalai, tiada ingat kebesaran Allah Ta'ala yang wajib atas manusia tunduk menjunjung perintah Allah, apa suruhnya segenap waktu. Saya semalam habis forum di Surau Mustaqim. Saya ni tak makan sangat daging kambing. Elok lah saya tak makan. Kalau saya makan kan tak cukup pula. Dah lah tak cukup. Saya kata pada sahabat, jom kita pergi makan tempat lain lah. Satu hari dah saya tak makan. Sibuk sangat sampai tak makan. Tengah forum aku dah sakit pinggang. Angin masuk gamak. Habis makan balik ke penginapan. Tengok 4-5 orang artis. Mula-mula saya sembahyang maghrib dengan artis. Di sesi minyak Petronas depan sembahyang maghrib semalam. Dia tengok saya pakai baju dekat Petronas tu, salin baju tu, dia tengok. Saya kata surau kat belakang. Dia ikut sembahyang sekali. Saya tak mau sebut lah artis tu apa. Rockers. Rockers. Ya. Rasanya sembahyang dengan Abang Lokman tu. Botak chin. Kilat kepala. Dia buka topi. Oi, botak apa orang tu ni. Rockers. Sembahyang. Alhamdulillah. Malam tadi lepas saya balik, 3-4 orang duduk. Masing-masing dengan makrum. Makrum masing-masing semua seokor. Relax. Masya Allah. Saya tengok jam dah pukul 12 ni. Ni tuan-tuan tengok. Kadang-kadang dalam keadaan lalai. Saya makan semalam di kedai Arab. Saya tengok puak-puak Arab tu lebih lagi daripada orang putih tuan-tuan. Orang putih tak ada macam itu. Nasib baik dia melalu ke belakang, saya tak nampak. Sahabat saya yang duduk depan, rezeki dia malah nampak. Ya Allah. Lalai. Kita pun nak kata sangat tak boleh. Esok-esok kita pula macam itu. Udah kita dengan isteri kita pula pakai seluar pendek makan nasi kedai Arab. Mana nak tahu tuan-tuan? Dia boleh jadi. Tengok-tengok Ustaz Kazim selama roh. Rasa macam pernah tengok. Jadi tapi di mana ya? Sudah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan kata korang sangat. Saya takut. Semalam saya jumpa satu orang. Orang top. Saya tak mau sebut nama dia, tuan-tuan pun kenal. Keluar masuk TV. Ada kes
dalam mahkamah sekarang. Bila kita tengok dalam TV disebut kesnya dalam mahkamah, kita kata dalam hati, macam ni punya orang rasuah, kita duk kata. Tapi bila semalam saya jumpa dia duduk sebelah saya, dengar ceramah daripada hak awal sampai akhir. Saya kata, yang ni hak kes dibicarakan sekarang. Dia bawa saya pergi makan. Saya kata, saya mi ni saya tak makan sangat. Angin. Lagipun saya tak makan nasi lagi ni. Saya tak berani makan mi. Habis makan, nyembang-nyembang pergi ke kereta. Dia hantar saya ke kereta. Baru saya tanya dia, macam mana tuan? Kes tuan pun cerita. Ustaz, saya serah pada Allah. Sekarang lawyer saya sedang usahakan uruskan. Baik buruk ketentuan Tuhan, saya redha. Allah bersama dengan orang yang benar, Ustaz. Itu dialognya sebelum saya balik. Tetapi ada dialognya yang saya cakap sebelum saya balik. Waktu dia makan tu, saya teman dia makan. Dia kata, Ustaz, yang jadi pengacara majlis tadi itu India Muslim. Dia anak angkat saya. Dia mu'alaf, India mu'alaf, asal Hindu. Alhamdulillah Ustaz, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun saya dapat mengislamkan orang. Dan bila saya islamkan mereka ni Ustaz, saya letakkan mereka di tempat rumah saya. Saya jadikan mereka ni semua anak angkat saya. Saya ajar mereka agama Islam, saya panggil Ustaz, saya ajar mereka agama Islam. Saya kahwinkan mereka, malah saya dapat cucu angkat banyak dah Ustaz. Mudah-mudahan ini sajalah yang saya bawa di hari kiamat sebagai satu amalan. Dia rupa-rupanya tuan-tuan mengislamkan orang. Dia kata yang terbaru tu yang jadi pengurusi majlis Ustaz tu, India itu. Saya tak mau sebut orang dia, saya sebut semua tuan-tuan kenal. Yang kita tengok dalam TV kes dia, tapi di sebalik kes dia kita tak pernah tahu apa yang dia buat. Dia ada pusat penjagaan untuk mu'alaf. Dia taja semua. Saya kata, tuan, dalam tempoh 3 hari ni, saya kata dalam tempoh seminggu 2 ni, ada 3 orang masuk Islam. Itu yang saya sebut semalam di surah Mustaqim. Di tengah ramai-ramai semalam yang datang forum semalam, ada seorang mu'alaf di situ yang baru masuk Islam Sabtu minggu lepas. Ada seorang di situ, orang Cina. Saya sebut pada Datuk semalam ni, saya kata, tuan, dalam bulan ni saja, orang yang mengikut kuliah kita, yang dengar Facebook, yang dengar YouTube, yang beli CD, 3 orang sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Awal Februari hari itu, perempuan umur 25 tahun. Kemudian diikuti pada Sabtu minggu lepas di Puchong, Batu 14. Dan yang terbaru 2 malam lepas, orang ni jawab, Datuk ni jawab, Ustaz, buat mari nama mereka tu kat saya. Buat mari nombor telefon mereka. Saya akan uruskan pengajian mereka. Saya akan jumpa dengan majikan mereka. Suruh minta cuti, tak bergaji pun tak apa. Saya akan tanggung makan minum mereka sampai mereka faham agama. Bagusnya tuan-tuan. Saya seronok Ustaz. Saya dah buat kerja ni 14 tahun dah Ustaz. Tak berapa ramai dah Islam saya pun lupa dah Ustaz. Tapi mereka ni memang saya carikan kerja, saya bagi mereka kahwin, saya bagikan mereka faham agama. Dia nak 3 orang. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan duk tengok daripada luaran orang tu jahat ke baik. Kita tak tahu apa sebenarnya yang dia buat. Kita tak tahu. Kita hanya tengok pada luaran, jahat punya orang, teruk punya orang. Tengok-tengok dia lebih baik daripada kita.
Cuba kita tanya diri kita sendiri, berapa ramai dah kita ni mengislamkan orang? Berapa ramai? Yang dengar cakap kita, yang faham tentang Islam, yang masuk Islam. Memang kita berkawan dengan bukan Islam, tetapi mereka masih tak faham Islam, tak masuk Islam pun. Yang ni yang saya sebut banyak kali pada tuan-tuan. Ceramah biar elok-elok, biar mereka tertarik dengan Islam. InsyaAllah saya akan kumpulkan. Saya dah berbincang semalam dengan dia, dengan sahabat saya, Facebook, penyelarah Facebook saya, Tuan Haji Syam. Saya bincang, kita nak kumpulkan dalam 20 orang lebih yang bukan Muslim yang mengikuti pengajian kita dalam Facebook. Setakat ni hampir 30 orang, tuan-tuan. 3 daripadanya telah pun Islam. Kita duk layan ni 30 orang ni. Kita duk hantar macam-macam mereka supaya mereka buat. InsyaAllah kalau jadi selepas saya balik pada umrah, kita nak kumpulkan mereka di satu tempat, kita akan buat diskusi dengan mereka. Makan-makan, bincang-bincang tentang Islam. Mudah-mudahan mereka tertarik dengan Islam. Sebab tu jangan kita duk kata kita ni hebat, jangan duk kata-kata kita ni terror, tapi tidak ada apa sumbangan kita pun. Kadang-kadang baca Quran pun tak lancar, kita dah kata ada kita ni baik. Apa sumbangan pun tak ada. Tuan-tuan tolong muhasabah. Saya bila jumpa macam itu, bila dia cakap macam itu, malah saya jumpa sendiri dengan India Mu'alaf itu, yang jadi pengurusi majlis hari itu. Saya rasa rendahnya saya ni, tuan-tuan. Rendah sungguh nak banding dengan dia. Yang berjaya mengislamkan ramai orang, malah sanggup membelah orang-orang yang mu'alaf tadi. Bukan senang, tuan-tuan. Habis forum semalam, saya jumpa dengan satu mu'alaf yang masuk Islam minggu lepas. Dia tanya, Ustaz, mau tanya sikit, kalau kita belum mandi hadas ambil wuduk, tapi kalau kita belum sunat, dia tak sah ke Ustaz? Sebab ada kawan saya suruh sunat sekarang. Itulah orang Melayu. Asyik orang masuk Islam aja potong. Asyik potong aja masuk Islam. Kecut perut nama Allah. Saya kata Dennis, bila hang buang air kecil, basuh bersih-bersih. Jangan biar bertakung, jangan biar bersimpan di situ. Mandilah, sah mandi kamu. Lepas tu bila senang-senang, pergilah sunat. Sunat bukan macam dulu 2 minggu bantang. Sunat sekarang guna laser. Tak luka pun, tak berdarah pun, sekejap je. Pagi sunat, petang boleh main bola lah. Buatlah bila senang nanti. Sebab ada orang pergi kabur ke dia, kamu tak boleh lagi, kamu tak ada sunat, kena potong sekarang. Kawan tu tanya kebir tuan. Kawan allergic, fobia, trauma semuanya ada. Kita pergi sebut potong dengan dia. Letih tuan-tuan. Inilah yang jadi masalah kita ni. Ni orang yang tak faham agama pergi berdakwah pada orang. Lama-lama lari orang tu. Baik. Kemudian kata dia, sebab pun lalai. Kenapa manusia ni lalai? Yang pertama, kerana jahil akan kebesaran Tuhan. Tak tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab nombor 1. Dalam dunia ni tuan-tuan, semua ada ubat. Tapi sayang, ubat tu kita tak ambil. Ubat jahil, belajar. Ubat tak tahu, tanya. Masalahnya ubat tu di mana sekarang ini? Ubat tu ada dalam diri. Masalahnya dia tidak mau keluar, dan kita tidak mau menggunakan ubat yang ada dalam diri kita itu. Ubat kepada susah, berusaha. Ubat kepada miskin, bekerja. Ubat kepada malas, bangun, buat kerja. Ubat kepada malas, motivasi diri. Masalah kita ikut masalah itu. Kita layan penyakit. Layan penyakit susah hati, layan susah hati.
Susah hati lah. Kenapa susah hati? Barang mah hilang. Banyak ke? Satu cincin aja. Ya Allah. Dah cari satu rumah dah? Dah. Kalau gitu akak cari dekat Pohkong. Cari dekat kedai mat Haji Junid. Jumpa dah. Bawa duit aja. Dah. Puas hati dah ada baru. Dah dia duk cari. Memang tak jumpa lah. Buat apa kita nak cari lah? Aku dah letih cari dah. Doa pada Allah. Ya Allah, gantikanlah yang hilang dengan yang lebih baik lagi, ya Allah. Kan tenang hati. Setiap benda tu ada ubat. Ustaz, saya sunyi Ustaz. Kalau sunyi, sibukkan diri. Kahwin, hilang sunyi. Ustaz, saya sunyi Ustaz. Kami dah kahwin 20 tahun, tidak ada anak. Sibukkan diri dengan ibadat. Ubatnya, baca Quran sama-sama, zikir sama-sama, hafal Quran sama-sama. Sudah tak ada anak. Isteri tak kerja, anak tak ada, suami kerja, duduk di rumah seorang-seorang, sunyi tak? Sunyi. Kalau dia hafal Quran, dia tak sunyi. Hafal Quran, habis mengemas, habis basuh kain, buka Quran baca 40 kali. Satu muka ni 40 kali. 40 kali. 40 kali. Lepas isyak start menghafaz. Subuh pagi besok insya-Allah ingat dalam otak. Jangan kata, saya sunyi lah Ustaz. Sunyi pasal kamu bermenung. Sunyi sebab kamu layan perasaan sunyi. Keluar daripada sunyi itu. Kalau tak mau hafal Quran, hafal hadis. Cabaran untuk kita. Ambil satu hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Sehari satu hadis, 40 hari hafal 40 hadis. Setahun tak 400 hadis. 400 hadis setahun, 4000 hadis setahun. 10 tahun. Jadi hafizah. Jadi hafiz hadis. Tapi masalahnya kita tak buat kesunyian itu dengan hafal Quran. Kita tak mengubah kesunyian itu dengan menghafal hadis. Kita ikut perasaan sunyi. Tengok budak-budak ni, kalaulah aku ada anak. Memanglah. Akhirnya perasaan tak seronok datang dalam diri. Tuhan ni tak adil, orang lain dapat anak, aku tak dapat anak. Pasal dia layan. Ruang kosong tu banyak dalam diri dia. Jangan bagi ruang kosong. Penuhkan. Kalau kita hafal Quran, tuan-tuan, insya-Allah, balik nanti suami, abang tolong semak bacaan saya dah hafal surah Luqman. Baca. Tutup Quran, suami cek Quran, pajang mata baca. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Suami cek soalan. Suami cek bacaan. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda. Semoga dapat, masya-Allah. Itu ubat. Dalam diri kita ada ubat, tapi kita tak mau guna kekuatan ubat dalam diri kita. Yang kedua, yang manusia lalai, jahil tu apa? Penyakit. Penyakit ini datang daripada dalam diri dia sendiri. Dia tak tahu penyakit itu datang daripada kita. Kalaulah dia mengubah penyakit itu, dia tak cari penyakit, dia tak dapat penyakit. Penyakit dan masalah ni sebenarnya datang daripada kita. Kenapa kamu tak balik rumah, Din? Alung cari. Bukan setakat Alung, anak, acik, semua cari aku. Kenapa dia orang cari engkau? Sebab aku berhutang. Yang kau berhutang buat apa? Penyakit tu datang daripada kita. Kalau tuan-tuan tak nak penyakit, jangan cari penyakit. Senang je hidup. Kenapa mata kamu lebam, Din? Malam kena belasah. Siapa pula belasah? Adalah mamak orang. Kenapa dia belasah kamu? Salah aku juga, aku ngorak bini dia.
Yang kamu pergi mengorak bini dia buat apa? Memang kena belasah lah kamu. Apa hal kamu ni, Din? Aku tengok monyok semacam je. Semalam aku kena ugut, kena attack satu orang main ugut aku, dia cekaknya baju aku. Apa pasal dia cekak baju kamu? Aku ngorak tunang dia. Kamu tak tahu ke perempuan tu tunang dia? Tahu saja kan. Perempuan tu pun layan aku semacam aja. Tak sangka pula balak dia mempulun aku. Kamu sendiri cari masalah. Sebab tu Imam Ghazali kata, penyakit ini datang daripada kita. Kalau tak nak penyakit, jangan cari penyakit. Menung, tiap-tiap ujung pula menung. Kenapa ni, Mak? Tak ada duit lah nak bayar kereta. Itulah kamu, kereta banyak sangat. Kereta sorong, kereta tolak, wira. Ini kamu berinspira pula. Wira belum habis, kamu dah ambil inspira. Macam mana tak cukup duit? Masalah lah, ni bini aku lah nak inspira pula. Aku pun dah pening kepala dah. Yelah, berbelanja lah ikut keadaan. Pakai wira cukup lah. Kalau anak kamu ramai nak balik kampung tak muat wira, naik kereta api. Sekarang kereta api dah ada banyak, ambil kereta api. Tapi tak. Jiran sebelah ada 3 kereta, kita pun nak 3 kereta. Jiran sebelah tu tak apalah duit juta, kamu juta rupiah. Akhirnya tak mampu beli, kereta kena tarik. Malu, sakit hati, letih. Kita yang cari penyakit. Kenapa kamu ni menung je, Din? Aku ada kes di mahkamah lah. Kes apa? Aku kena saman. Sebab apa kena saman? Tuduhan fitnah orang. Sebab apa kamu mengeluarkan mulut, mengeluarkan fitnah, mengata ke orang? Cuba kamu jangan mengata orang. Cuba kamu jangan fitnah. Tak ada siapa nak saman kamu. Ini yang Imam Ghazali ajar pada kita. Jangan cari penyakit. Dah. Kenapa menung, Din? Kamu tak nampak ni? Berjela panjangnya surat saman. Masya Allah. Aku ingatkan 2 je surat saman aku. Aku pergi-pergi sampai ke jatuh ke lantai dia printkan surat saman tu. Kata berjela-jela kata dia. Aduh, tak guna betul lah. Yang kamu pergi bawa laju siapa suruh? Dah kawasan tu 90, yang kamu kata bawa 180 pasal apa? Bayarlah. Kalau tak nak kena saman, jangan bawa laju. Itulah kaedah dia. Jangan cari penyakit. Kenapa kamu ni, Mak? Aku tengok sugul aja. Bini aku lah. Pasal dia marah aku kahwin 2. Dia marah macam mana? Dia kejar aku dengan pedang, kamu tahu. Tak balik aku. Baliklah kamu ke rumah isteri nombor 2 kamu. Tak boleh juga. Mak mertua dia, mak mertua aku marah aku kahwin dengan dia. Dia tak izinkan aku jumpa dengan bini aku. Sekarang aku nak tidur di mana aku tak tahu lah. Bini aku dengan samurai, kamu tahu, kejar dengan aku. Yang kamu cari penyakit buat apa? Senang je, tuan-tuan. Tak usah cari penyakit. Bila tuan-tuan sakit, ubatnya ada di dalam. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali pesan, jangan cari penyakit. Kalau tak nak seksa berhutang, jangan berhutang. Kalau tak nak kena pukul, jangan mengorak isteri orang. Kalau tak nak kena saman, mulut duduk diam-diam. Selamat kita di dunia, selamat di akhirat. Itu makna yang dikatakan penyakit itu berasal daripada dalam diri kita. Baik. Yang kedua, kenapa manusia itu lalai? Manusia lalai kerana tidak tahu Tuhan memberi seksa orang-orang yang salah menurut jalannya. Jadi dengan 2 sebab ini manusia lalai. Sebab yang pertama, jahil. Jahil akan kebesaran Tuhan. Yang kedua, kenapa manusia lalai? Manusia lalai kerana tidak mengetahui akan Allah itu akan menghukum dan memberi seksa kepada orang-orang yang melakukan benda yang salah. Maka sudahlah begitu, manusia ini akan duduk dalam keadaan seronok 24 jam. Bila dia tak ingat dia nak jumpa Allah, bila dia tak ingat Allah akan balas dia, maka orang yang begini
keadaannya ialah 24 jam kerjanya enjoy. Maka tidak heranlah tuan-tuan, bila tuan-tuan mendengar orang akan berkata, saya telah berkecimpung dalam bidang seni ini selama 50 tahun. Tetapi saya tidak sihat sekarang. Walaupun begitu, saya akan menghambakan diri saya pada seni sampai akhir nyawa saya. Kerana darah saya adalah darah seni. Hai, batuk rasa je nak mati tuan-tuan. Duk kira nak berkecimpung lagi. Apa ni nak jadi ni tuan-tuan? Tak bolehkah saya nak lupakan benda yang tak berfaedah itu? Kalau saya nak berkarya pun, saya nak berkarya dengan cara yang Allah redha. Kalau saya nak mengamalkan seni pun, seni yang Allah redha. Ingat, hidup kita ni tak lama tuan-tuan. Baru ni saya jumpa dengan seorang penulis. Dengan seorang penulis muda. Umurnya sebaya saya. Ustaz muda lagi lah Ustaz. Perasan muda. Tapi kira muda lah. Dia tulis cerpen, dia tulis novel, dia tulis syair, sajak. Keluar dalam surat khabar ni selalu. Tapi sejak 2-3 tahun ni dah tak keluar. Sebab uzur, sakit. Saya ziarah dia. Mata belah kanan ni udah tertutup ke bawah. Mata belah kanan ni tertutup. Tinggal mata belah kiri nampak. Saya tanya mata belah kanan tu nampak tak? Dia pun angkat pelopak mata dia. Tak nampak Ustaz. Gelap. Dilepaskan balik, mata tu pun tutup pelan-pelan kelopak. Masya Allah. Tangan ni bengkok. Elio ni duk meleleh. Elio. Gigi atas ni rongak. Dulu hebat penulis. Baca sajak ni hebat. 2 tahun menderita. Tangan lagu tu mulut meleleh. Di bahu ni kentuala saja. 24 jam kentuala nak lap Elio. Bercakap tak berhenti. Dulu saya kenal dia. Percakapan dia diam, tertib percakapan dia. Sekarang cakap non-stop. Saya kata dulu masa sihat cakap tidak, diam je. Sekarang dah sakit cakap banyak pula. Sebab saya penagih dada tegal. Saya sekarang penagih dadah tegal Ustaz. Memang cakap tak berhenti. Gigi ni rongak, lidah ni rosak. Masa bila kamu isap dadah? Doktor bagi morfin tiap-tiap hari. Jadi nak tahan sakit dia bagi morfin. Sekarang tak ada morfin, badan tarik-tarik. Tuan-tuan, saya tengok pun kesian, dengar dia cakap pun kesian. Saya translate bagi tuan-tuan faham. Saya ni penyakit saya sekarang ni pengisap dadah tegar. Saya tanya dekat dia, macam pasal apa yang kamu isap penagih dadah tegar? Sebab doktor bagi morfin, tiap-tiap hari kena makan. Kalau tak makan morfin, saya sakit. Tu yang saya cakap tak berhenti, dah jadi isap dadah, cakap tak berhenti. Sian tuan-tuan. Allah Ta'ala tarik balik sekejap. Macam ni Ustaz, makan pun orang isteri bagi makan. Persatuan tak tolong ke? Saya orang biasa dapat nak tolong. Kalau saya terkena ada adik-beradik dalam tu mereka tolong. Macam mereka tolong interlock mau tolong sama adik-beradik dia. Saya bukan interlock. Tuan-tuan faham tak faham? Tak faham sudah. Dia kata kes interlock tu semua orang bangkit tolong sastrawan. Tapi dia tak ada siapa tolong. Dia bukan orang hebat.
Tapi dia kata dia ni orang aktif dalam persatuan itu, dalam gabungan dok itu. Gaga apa tu cari sendiri lah. Tapi dia pun tak ada tolong nak tanah, tak apa enggak. Saya pun nak mati ya. Hari 2 hari doktor kata 2 bulan mati. Tapi saya kata bukan doktor yang Tuhan, Allah tu Tuhan. Saya yakin saya buat mayam minta kalau mati pun saya reda. Tuan-tuan. Dulu cukup rapat dengan saya. Tapi Tuhan bagi ujian untuk dia. Apa penyakit dia? Dia santap. Jenuh berubat. Bila nak tekan typewriter, tangan tak boleh tekan. Nak tekan tangan tak boleh tekan. Nak tekan komputer tak boleh tekan. Bila berfikiran nak type, dia fikir ya, terus kejam. Tak boleh. Masuk hospital, semua kata sihat. Berubat kampung, bila berubat dengan perubatan Islam, menjerit, aduh menjerit, keluar suara macam-macam, muntah keluar macam-macam, kena santau. Bila lambat diubat, santau ni tuan-tuan, lama-lama dia jadi kanser. Hamba Allah ni kanser pangkal hidung. Doktor buat kemoterapi ni, tembak di sini tuan-tuan, pakai topeng, tembak di sini. Dia tanya, kalau tembak di sini apa kesan? 30% ingatan akan hilang. Kalau gitu tak payah tembak, buang balik topeng. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, jangan tidak percaya kepada santau. Santau termasuk di dalam sihir. Cepat-cepatlah berubat. Sebab itu orang yang kena kanser, kebanyakan dia bila sampai tahap level keempat, baru doktor dapat kesan. 1, 2, 3 insya-Allah doktor tak dapat kesan. Insya-Allah dia tak dapat. Kerana sihir di situ. Bila dah sampai tahap kronik kritikal, baru nampak ada sel yang rosak, ada benda hitam dalam benda itu, nampak. Ini kesan daripada sihir yang dinamakan santau. Jadi saya dah ajar pada tuan-tuan bagaimana cara nak mengenali santau. Banyak sangat cara. Antaranya kuku tuan-tuan di bahagian bawah berwarna hitam. Ni bahagian bawah dekat dengan kulit. Sekarang warna putih. Cuba cek tengok warna hitam ke putih? Putih, insya-Allah selamat. Hitam ustaz, 1 ke 2 ke 5 ke 10 jari hitam. 1 ni je ustaz, itu terkepit pintu. Lain tuan-tuan. Dia kalau hitam, hitam semua 5 jari, 10 jari hitam. Bahagian bawah, bukan bahagian atas kuku hitam, itu kena potong. Ni nombor 1.